Kaedah yang ke-68, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Lebih bilangan huruf yang membentuk sesuatu perkataan menunjukkan lebih maknanya. Quran ni, semua kaedah Quran ni, bila kita berjumpa dalam Quran benda macam, ini sama, ini pun makna samanya, kenapa ini lebih? Nak faham macam mana? Keterangan, lebih bilangan huruf yang membentuk sesuatu perkataan menunjukkan lebih juga makna yang terdapat di dalamnya berbanding perkataan lain yang kurang hurufnya. Berikut adalah beberapa contohnya di dalam Al-Quran. 1. Kadzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Yang kita nak, maksudnya mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Tak boleh nak terjemah Melayu ni, tak boleh. Tapi kena faham lah, kena faham. Orang yang mengaji tafsir kena faham. Saya tak ada perkataan Melayu nak guna ni. Aziz makna perkasa, Muqtadir maha kuasa, Qadir maha kuasa juga, Qadir maha kuasa juga. Macam mana nak tahu? Baik, cuba tengok. Perkataan Muqtadir telah digunakan di dalam ayat ini, bukan Qadir. Dia tidak kata akhdha azizin qadirin, kan? Inna Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Bukan Qadir atau Qadir. Padahal dua perkataan ini juga berarti yang berkuasa. Dan jika ia digunakan untuk Allah, maka ia berarti maha kuasa, seperti Muqtadir juga. Oleh kerana bilangan huruf yang ada pada perkataan Muqtadir lebih banyak berbanding perkataan Qadir atau Qadir. Ini kan pak ni, Qadir 4 huruf, Qadir 4 huruf juga, Muqtadir 5 huruf. Maka makna kuasa yang ditunjukinya lebih kuat daripada yang ditunjuki perkataan Qadir atau Qadir. Itu rahsia tu. Itulah orang panggil An-Nazmul Khafif tu. Struktur mikro Quran. Setiap satu. Kenapa dia guna perkataan ni? Dia nak cerita apa? Dia nak ceritanya kuasa yang Tuhan guna tu lebih daripada kuasa yang dia nyatakan dalam ayat lain, Qadir. Lebih lagi kuasa yang digunakan. Kalau kita kata kuasa elektrik lah, kuasa elektrik kan dia ada kuasa tu, kuat tidak kuat, saluran masuk tu, dia berbeza. Jadi nak ceritanya Muqtadir ini lebih lagi kuasa yang Allah SWT guna untuk mengazab, menghukum tu lebih daripada biasa. Yang lain pun maha kuasa dah, tapi yang ni lebih lagi daripada yang lain. Susah kita nak kata apa dalam bahasa Melayu. Untuk menyatakan kelebihan itulah maka digunakan di sini. Yang kedua, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Wastabir ni yang kita nak, wastabir. Kalau kita tengok terjemahan, lebih kurangnya Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit-langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu sembahlah dia dan sentiasa tabahlah dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya? Perkataan istabir sama saja dengan isbir. Daripada segi makna asalnya, bersabarlah, sama. Tetapi makna sabar yang ditunjuki perkataan istabir lebih kuat berbanding yang ditunjuki perkataan isbir. Sebabnya ialah huruf yang membentuk perkataan istabir lebih banyak daripada huruf yang membentuk perkataan isbir. Sebab tu kalau nak terjemah ni kan susah. Dan sentiasa tabahlah dan bersabarlah dalam beribadat kepadanya. Jadi kita nak bagi makna lebih, dan sentiasa bersabarlah, gitu. Nak bagi makna lebih, tapi kena tambah beberapa perkataan kita Melayu tu nak dapat makna tu. Arab dia satu patah juga.
tambah huruf saja. Dia memberi makna sabar tu kena lebih kuat. Makna nak menghadapi ibadat ni dengan berterusan sampai mati, perlu kesabaran yang kuat tu. Apalagi nak ibadat tambah lagi. Itu ini lagi. Perlu kesabaran yang kuat. Tidak sikit-sikit lah. Sebab itu dia guna wastabir, bukan wasbir. Padahal dari segi makna asalnya sama. Makna asas dia tu sama. Tapi sekarang ni dengan sebab ada tambah tu dia jadi lain. Itulah bahasa Al-Quran. Yang ketiga, fakubkibu fiha hum wal ghawun. Lalu mereka yang disembahan-sembahan itu disembam ke dalam neraka berkali-kali. Mereka dan orang-orang yang sesat bersama. Jika dilihat kepada asal makna yang terdapat pada perkataan kubu dan kubkibu, maka kedua-duanya sama saja, iaitu disembam. Sembam tahu kan? Muka tu ke bawah. Dengan keras kita tarik dia, muka tu ke bawah. Bukan muka ke atas, terlentang tu, telungkup. Cuma pada kubkibu ada makna yang lebih kuat. Sebabnya makna kubkibu lebih kuat ialah kerana huruf yang membentuknya lebih banyak berbanding kubu. Itu bezanya. Sebab itu kita terjemah tadi, cuba tengok, disembam ke dalam neraka berkali-kali, bukan sekali. Kalau kubu sekali pun ya dah, ni berkali-kali. Dah kena sembam sekali, angkat lagi, sembam lagi. Dahsyatlah kena tu. Itu kubkibu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ni kasabat, ni iktasabat. Apa bezanya? Maksudnya ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Tak faham. Lebih kurang sama je tu, lebih kurang. Tak, lain. Kalau kita faham seni dia tu lain. Perkataan kasabat sama saja dari segi makna asalnya dengan iktasabat. Cuma makna yang terdapat pada perkataan iktasabat lebih kuat berbanding yang terdapat pada kasabat. Maknanya gini. Maknanya usaha ni lebih. Iktasabat ni bilangan huruf dia tu lebih banyak daripada kasabat. Maknanya secara ringkas saya boleh sebut gini. Kalau laha ma kasabat ni, dia bahasa Arab ni susah juga kerja je. Kalau lam ada laha ma kasabat. Makna keuntungan yang kita dapat hasil daripada usaha kita. La lil manfaat. Wa 'alaiha maktasabat. Ni kalau sebut ala sebelum ni, makna mudarat. Ala lil madarah. Memberi makna mudarat. Yang ni kerugian yang kita dapat. Bahaya yang kita dapat. Kalau ala sebelum kasabat. Tapi kalau lam, laha, lam tu, makna keuntungan yang kita dapat daripada usaha. Kalau ala sebelum daripada usaha, mana kerugian yang kita dapat daripada usaha itu. Satu makna dia. Yang kedua, nak dapat pahala ni tak nanti susah. Tak nanti susah usaha kita. Mudah pun kita dapat. Allah bagi dah dengan limpah kurnia dia. Iktasabat ini orang panggil binat takalluf. Kalau orang belajar ilmu saraf, dia penting. Bab abniyatul af'al. Bab abniyatul af'al. Fi'il ni kalau dia berubah begini, dia lain makna dia, abniyatul af'al. Khasiat fi'il. Maknanya kalau ada tak macam ni, kasabah, iktasabah. Dia maknanya buat tu dengan susah. Buat dengan susah. Dengan usaha sungguh. Maknanya ini nak mengisyaratkan bahawa Allah SWT kita berdosa apabila kita buat sungguh. Bukan main-main. Mana kalau terlintas dalam hati niat saja ni tak jadilah. Buat sungguh. Barulah dikira salah. Adapun kalau yang baik niat dapat dah. Tak payah. Itu maksud dia. Bina takalluf. Takalluf ni mana kena susah payah. Maknanya Allah SWT murah. Kalau nak bagi dosa dia tidak mudah nak bagi dosa. Kalau orang kata betul-betul buat, bersungguh nak buat, baru dia kira. Itu makna iktasabat. Beza dia. Benda-benda ni perlu dipelajari. Ini contoh. Banyak lagi yang lain dalam Quran selalu diguna benda-benda macam ni. Jadi kita kena faham.